Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadis kita pada malam ini, hadis yang ketujuh daripada kitab Sab'un Hadisan fil Jihad, himpunan 70 hadis tentang jihad, yang ditulis oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbari, wafat tahun 387 Hijrah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, siapakah manusia yang paling baik? Ayyun nasi afdal ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Seorang mukmin iaitu seorang beriman yang yakin dan percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang berjihad dengan diri dan hartanya di jalan Allah. Itu jawapan Nabi apabila ditanya siapakah manusia yang paling baik. Dia bertanya lagi selepas itu, siapa ya Rasulullah? Baginda menjawab, summa mu'minun fi sya'bin minasy-sya'abi ya'budullaha wa yad'un nasa min syarrih. Seorang mukmin yang mengasingkan diri ke suatu lereng dari lereng-lereng bukit untuk terpisah dari orang ramai, untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan manusia dari kejahatannya. Jadi kita dapat faham di sini bahwasanya seorang mukmin kalau tidak dia berada dalam jihad, maka dia berada dalam ibadah. Kalau tidak dia berada dalam jihad, maka dia akan berada dalam ibadah kepada Allah. Dan Nabi juga menyebutkan wa yad'un nasa min syarrih, dan dia meninggalkan manusia dari kejahatannya. Maksudnya dia menjauhkan dirinya daripada menyakiti mana-mana manusia. Jadi daripada hadis ini kita dapat simpulkan 3 amalan. Yang pertama jihad, yang kedua ibadah, yang ketiganya tidak menyakiti orang lain. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang mukmin yang paling sempurna imannya? Baginda menjawab, yaitu orang yang berjihad dengan dirinya, yaitu sama seperti hadis di atas. Nabi jawab jawapan sama juga. Apabila ditanya siapakah orang beriman, kalau soalan tadi siapakah orang manusia, siapakah manusia yang paling baik. Adapun dalam riwayat yang lain, soalan ditanya siapakah orang beriman yang paling baik, maka Nabi jawab jawapan yang sempurna sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan juga dengan hartanya. Kemudian baginda jawab, bila ditanya pula selepas itu siapa ya Rasulullah? Baginda jawab yang sama juga, tapi agak berbeza lafaznya, di mana di hujungnya disebutkan waqad kafan nasa syarrahu, dan dia memelihara manusia dari kejahatannya. Jadi tuan-tuan sekalian, seorang mukmin ini yang dia berada di antara jihad, ibadah
dan dia seorang yang sangat menjaga daripada menyakiti orang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, kita memerhatikan apabila ditanya kepada Nabi SAW apa makna Muslim. Orang Muslim itu apa maknanya? Man saliman nas min lisani wa yadih. Kata Nabi, iaitu orang yang selamat orang lain daripada lidah dan juga tangan dia. Itu Muslim. Jadi sebab itu seorang Muslim dia bukan sahaja menjaga hak dengan Allah, tapi dia juga mesti menjaga hak ataupun kewajipan dia dengan sesama manusia. Dan kerana itu kita perhatikan tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang masyhur dan selalu diceritakan kepada kita, hadis di mana Nabi SAW dan para sahabat tersempak dengan dua kubur. Lalu Nabi menyatakan kedua-dua penghuni kubur ini sedang diseksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka berdua diseksa dengan sebab sesuatu yang besar pada pandangan manusia. Jadi manusia melihat remeh-temeh, tapi sudah tentu perbuatan itu adalah besar. Karena kalau tidak besar, Allah Ta'ala tak akan seksa. Allah Ta'ala akan ampunkan saja dengan wuduk kita, dengan sembahyang dan sebagainya. Jadi penghuni yang pertama, kata Nabi, yamshi bin namimah. Dia suka berjalan ke hulu ke hilir dan mengadu domba, yang mempelagar-lagarkan orang lain. Orang bergaduh sikit-sikit, dengan sebab dia orang jadi bergaduh banyak. Ini zaman Facebook lah ni, yang tu lah, mengadu domba. Kes sikit saja, tapi kau anu cucur sikit, kau anu cucur sikit, kau anu simbah minyak, kau anu bakar api. Akhir sekali jadi pergaduhan di antara dua kumpulan. Di antara dua kumpulan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita pada zaman ini kita kena lawan dengan berkongsi yang baik-baik. Kita kongsi lah tuan-tuan sekalian. Sebab zaman lah ni kalau duduk sengap pun tak boleh juga. Orang lain semua duduk masuk ke input-input yang tak berguna, kita kena balas dengan input-input yang berguna. Masukkanlah ayat Quran ke, hadis Nabi ke, masukkanlah ungkapan pendapat-pendapat ulama dan sebagainya. Adapun mengadu domba, itu elakkan. Yang kedua, penghuni yang kedua iaitu dia tidak menjaga kencing. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tanazzahu minal baul fa inna, hendaklah kamu jaga diri kamu daripada kencing, kerana kebanyakan azab kubur adalah daripada kencing. Dan para ulama mengaitkan dengan sembahyang. Bila dia kencing, dia, kerana orang Islam ini di antara tuan-tuan kita mengaji dalam bab bersucinya, bab yang diberi keutamaan oleh ulama ialah istinja. Bab istinja. Kerana kita orang Islam ni orang sembahyang. Dan sembahyang ini syarat sah salat iaitu taharah, bersuci. Ada dua cabang bersuci. Satu bersuci daripada hadas dan satu bersuci daripada najis. Dan najis ini yang Nabi sebut dalam hadis itu iaitulah kencing. Jadi penghuni yang pertama, dia diseksa kerana tidak jaga hubungan sesama manusia. Penghuni yang kedua, dia diseksa kerana dia tidak menjaga hubungan dengan Allah. Dia ambil acuh tak acuh. Dia acuh tak acuh dalam ibadat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kata ulama, menjaga solat ini bukan bermula dengan takbiratul ihram, bukan. Dan menjaga solat bermula sebelum itu lagi, iaitu menjaga wuduk dan juga menjaga diri daripada najis. Jadi, tapi kalau orang yang menghadapi masalah sulusul baul, dia sakit, itu tuan-tuan sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ataupun apa ni, dalam kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir. Jadi ulama pun ijma' bahasanya orang sakit ni Allah Ta'ala beri kemaafan. Ini masalah sihat, masalah sihat pun tak jaga. Tidak, orang panggil apa, dia tidak jaga diri daripada kencing. Hadis selain daripada direkodkan oleh ulama kita ini, Imam Ibn Battah, hadis yang kita baca ini turut terdapat
dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan itu juga Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud rahimahumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang menyamai jihad di jalan Allah?" Abu Hurairah menceritakan, ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada di sana amalan yang menyamai jihad di jalan Allah?" Baginda menjawab, "Kamu sekalian tidak akan mampu melakukannya." Ada, tapi kalau aku cerita, tidak akan ada di kalangan kamu yang mampu melakukannya. Mereka mengulangi pertanyaan itu 2 atau 3 kali. Setiap kalinya baginda menjawab yang sama, kamu sekalian tidak akan mampu melakukannya. Kemudian baginda Nabi bersabda, "Masalul mujahidi fi sabilillah kama salis saimil qaimil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah." Seorang yang berjihad di jalan Allah adalah sama seperti seorang yang berpuasa dan bangun bersolat dengan berdiri membaca ayat-ayat Allah yang tidak berhenti dari puasa dan solatnya itu sehingga orang yang berjihad di jalan Allah pulang, yakni selesai jihadnya. Kalau kamu boleh buat yang tu, boleh bersaing dengan orang berjihad. Mana sepanjang dia duduk di medan perang, kamu puasa, kamu semayang, jangan berhenti melainkan kamu nampak batang hidung dia. Jadi tuan-tuan buat sekalian, tak akan boleh lah. Jadi sebab itu dalam Islam ni kalau kita baca, walaupun dalam situasi aman dan sebagainya, tetap para ulama dia akan baca hadis-hadis tentang jihad ni. Kerana tiba masa orang Islam ni dia kena bersedia. Kalau hadis-hadis tak dibaca, tak pernah dengar, bila mai waktu diperlukan, barulah kita kalut nak pam. Orang panggil nak, orang kata apa, nak timba semangat tu. Dia tak boleh begitu. Semua dalam Islam ni penting belaka, walaupun suasana aman. Tapi ilmu kena ada, kena tahu. Dan tuan-tuan sekalian, walaupun hari ini kita di Malaysia ini tak timbul istilah jihad qital, jihad peperangan ini, tapi di muka dunia ini masih ada tempat-tempat yang berjihad. Jadi kita kena prihatin, kena berdoa, kena hantar, dipanggil sumbangan kita. Dan sekarang ni tuan-tuan sekalian, di Gaza sedang gawat, sedang berhadapan. Walaupun media masa dia tutup semua, dia sembunyi daripada kita supaya orang Islam. Dan orang Islam dah ni pun tak macam dulu dah. Kalau dulu zaman kurang Facebook dan sebagainya, kita sentiasa bersemangat. Bila berlaku apa-apa di Gaza, kita akan buka televisyen nak tengok apa yang berlaku. Sekarang ni berlaku, semua orang tak ni dah. Sebab terlalu banyak perkara-perkara yang melekakan. Lepasan itu, ini dan sebagainya. Termasuk leka dengan perkara-perkara khilafiyah. Jadi kita berasa seronok, berseronok beragama, seolah macam dah hebat sangat dah beragama. Kerana apa? Kerana tak berhenti berbahas. Tapi rupa-rupanya berbahas syok sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kena peka. Tiap-tiap bulan ni patutnya kita kena kutip sumbangan. Kalau tidak, lupa begitu. Kutip sumbangan, pakat kutip sama-sama, dapat 5-6 hotel pun tak apa dah. Kemudian kita bagilah dekat unit amal ke mana-mana ke, untuk kita bagi. Hantarlah di mana, di Palestin ke, di orang panggil apa, di mana-mana tempat orang Islam yang berdepan dengan musibah, yang sedang berhadapan dengan Israel, peperangan dan sebagainya, sebagai tanda bahasanya semangat jihad kita ni, kalau orang miskin pula, semangat prihatin kita tu tak pernah putus, tak pernah padam. Jadi kalau tak buat macam tu, tuan-tuan sekalian, sedang tak sedang, tahun ni tak bagi apa langsung. Bagilah untuk masjid RM1, RM2. Masjid duit banyak dah. Sebab itu ada setengah masjid, tuan-tuan sekalian, duit sampai RM100,000. Yang tuan-tuan bagi itu hari Jumaat tu bukan dia guna untuk tu, dia guna untuk benda lain, untuk dipanggil standby untuk impun dan sebagainya. Tapi orang di sana yang paling tuan-tuan kena fikir sungguh-sungguh, Yaman. Yaman ni hampir dilupakan. Tapi rakyat dalam sekalian dalam keadaan perang, tak payah tanyalah perang pasal apa, kita pun tak tahu silap di mana. Jadi sangat-sangat memerlukan. Mereka sangat-sangat
Memerlukan kita sini, orang panggil apa? Mati kenyang. Orang kata. Karam pandai muat. Ada seorang tu, bila dia ada sakit banyak. Orang tegak ni bagi orang bagus dan sekalian. Alhamdulillah dia meninggal pun di sana, di Mekah sana. Tapi dia ni selalu dia sebut, bila orang kata, tak bantang ke? Kamu sakit banyak, tak apa Ustaz, biar kita karam kerana muat. Maknanya mati kenyang lagi baik daripada mati lapar. Maksudnya begitulah, wallahu a'lam. Jadi kita di sini begitu. Kita sini tak rasa susah, senang, leka, tuan-tuan sekalian. Tapi tak boleh padam semangat jihad itu. Sebab tu ada waktu-waktu kita kena baca hadis-hadis yang sebegini, walaupun hanya teori. Kita dengar saja, bukan nak pergi perang dengan siapa pun. Tapi semangat jihad itu mesti ada. Bila kita simpan semangat ini, insya-Allah anak-anak selepas kita pun akan kekal semangat itu, akan turun, akan mengalir melalui dipanggil melalui kita lah. Kita sampaikan. Jadi begitulah. Tapi sumbangan kepada saudara-saudara kita yang susah di Palestin tu memang kena buat. Kena buat tiap-tiap bulan, tuan-tuan sekalian, kena ada seorang gerakkan. Kalau tidak, kita dah sedang tak sedang, tak ada apa pun kita buat. Tak bagi apa pun. Sumbangan pun tak bagi, doa pun tak hantar. Jadi kita ralik dengan dipanggil kemewahan, kita ralik dengan suasana aman kita dan sebagainya. Kemudian hadis ini turut direkodkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh." Sesungguhnya di dalam syurga terdapat 100 darjat yang disediakan Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak, yakni perbezaan antara dua darjat adalah umpama antara langit dan juga bumi. Sesungguhnya kata Nabi, di dalam syurga terdapat 100 darjat yang disediakan Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Di antara dua darjat itu umpama antara langit dan juga bumi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dan hadis ini ada sambungan dia. Ada sambungan dia dalam kitab kita ni dia tak ada. Dalam kitab Bukhari, dalam Sahih Bukhari, asal hadis ini ada sambungan. Setelah Nabi sebut yang tadi, Nabi menyatakan, fa iza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Maka apabila kamu meminta dari Allah, mintalah syurga firdaus. Bila doa ni kata Nabi, walaupun kita ni nak minta syurga firdaus ni seriau, berasa memang kalau boleh masuk syurga duduk depan pintu pun tak apa dah. Tapi Nabi pesan kat kita begitu, bila minta syurga ni, mintalah syurga firdaus. Karena sesungguhnya ia adalah syurga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Atasnya adalah arasy Tuhan yang Maha Rahman. Maksudnya selepas syurga firdaus ni terus berjumpa dengan arasy Tuhan yang Maha Rahman, dan darinya terpancar air sungai yang mengalir di dalam syurga. Daripada dipanggil daripada arasy. Atasnya adalah arasy Tuhan yang Maha Rahman, dan darinya terpancar wa minhu terpancar wa a'lal jannah, dan syurga yang paling tinggi itu kata Nabi, darinya syurga yang paling tinggi itu aku lihat dia, kata Nabi, atasnya itu adalah arasy Tuhan yang Maha Rahman, dan daripadanya terpancar sungai yang mengalir ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Taala sekalian, jadi bila kita nak minta syurga, kata Nabi, minta syurga firdaus. Jangan malu. Kita ni nak minta lebih ni malu. Tapi Nabi pesan, minta tak apa.
minta syurga Firdaus. Dan tuan-tuan baru sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Jadi bila kita ni, dalam hati kita ni ada kasih kepada orang-orang mati syahid ini, insya-Allah kita akan bersama mereka di akhirat nanti. Hadis yang ke-10, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Sesiapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, redha Islam sebagai agamanya, dan redha Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka tetap baginya syurga. Tetap baginya syurga. Dan wajabat, Nabi sebut sini wajabat. Wajabat ini, kalau kita orang Melayu kita biasa kata wajib, tapi wajabat di sini bukan makna wajib fiqh. Wajib fiqh ni kalau buat dapat pahala, tak buat dosa. Wajib dalam Islam ni, dalam Quran ini ada ketikanya memberi makna macam di sini, memberi makna tahaqqaqat atau sabatat atau hasalat lahul jannah, maka tetap baginya syurga. Mana confirm Allah Taala akan jamin syurga untuk dia. Ucapan Rasulullah itu menyebabkan Abi Sa'id rasa terpegun. Abi Sa'id yang dengar hadis ini, bila Nabi kata barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhan dia, Islam sebagai agama dia, dan Muhammad sebagai Nabi dia, mana adalah hati dia itu perasaan redha itu, maka wajabat lahu jannah, Allah akan jamin syurga untuk dia. Jadi menyebabkan para sahabat terpegun, termasuk Abi Sa'id dia terpegun. Lalu maka kata, ulangi ya wahai Rasulullah, ulangi dia wahai Rasulullah. Maka baginda pun mengulanginya, kemudian baginda bersabda lagi. Nabi sebut ulang sekali lagi hadis tadi, dan Nabi teruskan lagi dengan sabdanya, iaitu wa ukhra yarfa'u bihal 'abdu mi'ata darajatin fil jannah. Ada satu lagi amalan yang dengannya seorang hamba itu akan diangkat darjatnya dalam syurga dengan 100 darjat, di mana jarak di antara dua darjat sama seperti jarak antara langit dan juga bumi. Lalu Abu Sa'id bertanya, amalan apakah itu ya Rasulullah? Yang mana kalau siapa yang buat, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia 100 tingkat dalam syurga, dan di antara tingkat dengan tingkat itu seumpama jarak langit dan bumi. Lalu Nabi menjelaskan, iaitulah al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Jadi kita boleh faham di sini tuan-tuan sekalian, kalau orang itu ada iman, insya-Allah dia masuk syurga. Ada iman. Iman ini yakin dengan hati apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan itu ada 3 bahagian yang penting. Yakin kepada Allah, yakin kepada agama, yakin kepada Rasul. InsyaAllah ada tempatlah untuk kita dalam syurga. Tapi kalau nak ambil darjat lebih tinggi, itu kena buat di antaranya jihad. Jadi kalau kadang kita boleh faham hadis ini bila kita kaitkan dengan ada satu hadis lain lagi. Tuan-tuan pun biasa mengaji himpunan hadis 40 Imam Nawawi, dalam hadis tu ada hadis yang ke-28, kalau tak 28, 29, antara dua tu. Hadis tu panjang. Dan tengah-tengah hadis tu Nabi sebut, ala adullukum ra'sul amri wa amuduhu wa zirwatu sanamih. Maukah kamu, Nabi tanya kata kepada Abu Zar, aku nak ceritakan, nak tunjukkan kepada kamu pokok bagi urusan,
Ya, urusan agama ini. Ya. Dan tiang dia dan juga kemuncak dia, zirwatu sanamih. Lalu Nabi menyatakan ra'sul amri, pokok bagi urusan agama ini ialah Islam. Iaitu kamu masuk Islam dengan mengucap kalimah syahadah. Jadi apabila dia masuk Islam, mengucap kalimah syahadah, maknanya dia sudah berada dalam agama. Wa amuduhu, tiangnya, tiang agama sembahyang, kata Nabi. Wa zirwatu sanamihi, sanam ini bonggol unta, itu sanam. Zirwatu yang paling tinggi daripada bonggol unta itu. Al jihadu fi sabilillah, iaitu jihad. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalaulah kita ini tidak ada semangat jihad, maka kita tak akan berjaya untuk capai kepada kemuncak agama. Sebab itu jihad ini dia tak boleh ditinggalkan. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, diceritakan pernah Amerika dia pergi ke Mesir, dia hantar wakil, mana orang utama, ada orang besar, dia pergi ke Mesir. Waktu tu sedang berlaku Al-Qaeda, sedang kuatlah, Amerika sedang berdepan Al-Qaeda. Melalui kerajaan Mesir, Amerika minta supaya Al-Azhar sebagai institusi yang mana dia melahirkan ulama-ulama di seluruh dunia, dia minta satu, supaya dibuang silibus jihad, jangan ada dalam silibus. Ya. Al-Azhar walaupun tak setuju dengan cara kaedah kaedah itu, mana mengangkat, sebab tuan-tuan sekalian, jihad qital ini dia mesti diisytiharkan oleh pemerintah. Dia tak boleh oleh jamaah, nanti dia akan jadi perang saudara sebagaimana berlaku di Syria dan sebagainya. Sebab itu jihad zaman ini yang paling elok ialah di Gaza. Kan di Gaza itu diisytiharkan oleh pemerintah yang sah yang dilantik oleh Islam. Ya. Tapi di tempat lain tu dia berlaku perang saudara. Di Syria pun berlaku, kemudian di Iraq pun berlaku perang saudara. Walaupun di antara Sunnah dengan Syiah, tuan-tuan sekalian, orang mereka dia tak anggap apa ni Syiah itu bukan Islam, dan dia pun tak anggap kata Sunni itu, dua-dua tu dia anggap kita dah menang kerana mereka agama yang sama, mereka berperang sama-sama sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, jihad kalau bukan. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sendiri mengajar kita, jihad qital ini tak boleh dalam negeri sendiri. Kalau tidak, dia akan jadi macam mana pepatah Melayu sebut, kalah jadi abu, menang jadi arang, ataupun berkalih. Kok mana kita akan lingkup. Musuh, kalau dia kalah sekalipun, dia lari keluar balik Amerika. Tapi kita macam Syria hari ini, tuan-tuan sekalian, Iraq bersama, tempat-tempat bersejarah, habis rosak negara. Jadi sebab itu Nabi tidak pernah mengajar peperangan dalam negeri. Nabi akan berusaha untuk keluar paling awal, supaya lagi jauh, untuk makna peperangan itu berlaku lagi jauh daripada Madinah. Sebab itu tuan-tuan parti dipanggil jihad yang dijancarkan oleh Nabi. Dan kalau berlaku kekalahan kepada tentera Islam sekalipun, ada tempat untuk balik. Dan kalau berlaku kekalahan di sana tak tempat balik pun, Nabi dah lantik dah khalifah. Tidak pernah mana-mana peperangan yang Nabi pimpin, Nabi meninggalkan Madinah tanpa melantik khalifah untuk memimpin di Madinah. Sebab itu banyak yang tak, kita bukanlah nak komen tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila kita komen teruk-teruk ni, orang kata tak apalah, kamu duduk di Malaysia, kamu tak tahu apa yang berlaku di Syria, tak tahu apa yang berlaku di ini sebagainya. Tuan-tuan sekalian, ialah kita maklum yang tu. Tapi kena ada pihak yang segera berusaha memberhentikan perang saudara yang sedang berlaku itu. Perang saudara yang sedang berlaku di antara sesama orang Islam itu, kerana menyebabkan kematian orang Islam. Musuh tak mati pun, sebab dia duduk jauh, dia hanya bagi arahan saja. Ada Rusia, tuan-tuan sekalian, macam di Syria, ada pihak pro Rusia, ada pihak yang Amerika, dan ada pihak yang tak ada mana-mana. Peranglah tiga penjuru. Itu yang berlaku dalam negara umat Islam pada hari ini.
Jadi kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tapi walaupun dalam keadaan begitu, Al-Azhar dia tidak sokong seruan jihad yang dilakukan di mana-mana dunia ini, tapi jihad tetap kena pelajari. Fadail jihad mesti dibaca. Dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada, dalam kitab fadail mana-mana pun pasti akan ada fadail jihad. Semangat jihad itu tak boleh hilang daripada hati sanubari orang Islam. Dan kita dah sebut dah dalam kuliah kita sebelum ini, jihad qital ini hanyalah sebahagian saja daripada jihad. Dan ketika di Mekah, Nabi berjihad dengan jihad dakwah dan juga jihad tarbiyah. Dan itulah medan jihad kita pada di sini di Malaysia ini. Berdakwah dan juga kita ta'lim, mengajar dan mentarbiyah anak-anak generasi baru kita dan sebagainya. Hadis yang ke-11, Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala fi sabilillah fuwaqa naqatin haramallahu ala wajhin nar." Sesiapa yang pernah berperang di jalan Allah, sekalipun sekadar masa rehat antara dua pemerahan susu unta, nescaya Allah akan mengharamkan, yakni menghalang wajahnya dari disentuh api neraka. Wajah dalam bahasa Arab boleh memberi makna dipanggil hakiki, iaitu wajah, muka, dan ada ketikanya beri makna majazi. Di sini beri makna majaz, iaitu Allah mengharamkan, yakni menghalangkan wajahnya daripada disentuh oleh api neraka, makna dirinya. Allah akan menghalangkan dirinya. Allah mengharamkan dirinya daripada disentuh oleh api neraka. Hadis turut terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam hadis ini, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut, barang siapa yang pernah berperang di jalan Allah, sekalipun sekadar masa rehat antara dua pemerahan susu unta. Masalah kita sekarang ni unta tak ada. Lepas tu susu unta pun tak pernah perah. Cuma dalam syarah hadis, para ulama menyatakan bahawa orang Arab, bila dia perah susu unta, dia tak perah sampai habis begitu. Dia perah seketika, sat lagi dia panggil anak unta minum. Kemudian selepas anak unta minum, sat lagi barulah dia nak perah semula, lepas tu sambung. Jadi masa di antara dia perah dengan dia bagi berhenti sat untuk anak unta minum. Jadi kalau seorang itu dia pernah berada di medan perang, walaupun sekejap itu, wajabat, maka Allah akan mengharamkan dirinya daripada disentuh oleh api neraka. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, maknanya hebat. Ini hebat di sisi Allah Ta'ala ini. Orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala ini sangat hebat. Kemudian hadis yang ke-12, Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, aku telah mendengar bapakku, yakni Abu Musa al-Asy'ari, berkata di saat kehadiran musuh di satu medan peperangan, Rasulullah bersabda, "Inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf." Sesungguhnya pintu-pintu syurga, kata Nabi, berada di bawah bayang-bayang pedang. Zilalis suyuf. Macam mana kita nak faham hadis ini? Hadis ini selain daripada dalam kitab kita ini, Imam Ibn Battah, turut terdapat dalam, tuan-tuan sekalian, Sahih Muslim. Sekali lagi kita cerita apa makna zilalus suyuf. Pintu-pintu syurga berada di bawah bayang-bayang pedang. Kita fahami hadis ini dulu. Bila Nabi baca hadis ini, lalu bangun seorang lelaki yang keadaannya comot, lantas berkata kepadanya, "Wahai Abu Musa, benarkah kamu telah mendengar Rasulullah bersabda demikian?" Mana lelaki ni dia baca, mana lelaki ni dia bukan dengar daripada Nabi, dia dengar daripada Abu Musa. Sebab dia tanya, "Wahai Abu Musa, benarkah kamu telah mendengar Rasulullah bersabda demikian?" Jawab Abu Musa, "Ya."
Lelaki itu lalu pulang kepada kawan-kawannya dan berkata kepada mereka, aku ucapkan salam untuk kamu sekalian. Kemudian dia memecahkan sarung pedangnya dan mencampaknya, lalu terus meluru kepada musuh dan memukul musuh dengan pedangnya hingga akhirnya dia terbunuh syahid. Maknanya kalau kita nak tasawur mudahnya, peristiwa ini berlaku dalam peperangan. Ya, mungkin waktu rehat ke atau sebelum bermula peperangan, Abu Musa ini dia bagi tazkirah, dia bagi motivasi, dan dia baca hadis ni. Inna abwabal jannah tahta zilafi suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu syurga ini berada di bawah zilali suyuf, bayang-bayang pedang. Lalu laki ini yang hadir sama dalam kumpulan perang tu, dia kata, betulkah kamu dengar daripada Nabi? Lalu dia jawab, dan Musa kata, ya, aku dengar hadis ini daripada Nabi SAW. Lalu dia balik ke kemah dia, dia ucap salam pada kawan-kawan dia, saya nak ucapkan Assalamualaikum, mungkin selamat berpisahlah kita, mungkin kita tak jumpa dah. Dan sarung pedang dia pun dia pecahkan. Maknanya simbolik bahasanya dia tak akan sarung balik dah pedang ni, dia tak akan tarik balik dah. Lalu dia berperang sampai dia menemui syahid. Sampai dia menemui syahid di jalan Allah Ta'ala. Apa makna pintu syurga berada di bawah, pintu-pintu syurga berada di bawah bayang-bayang pedang? Kata Imam Al-Munawi, ungkapan itu adalah kinayah. Kinayah dia. Bagi maksud dekatnya seseorang dengan musuh. Maknanya bila dia dekat dengan musuh ni, makna pedang duk main kat atas dia. Duk atas kepala pedang. Ya, kalau matahari suluh tu, maknanya bayang-bayang pedang itu jatuh atas dia, mendekat dia dengan musuh. Tapi kalau kita jauh daripada musuh, bayang-bayang sana matahari, bayang-bayang duk depan musuh tu lah. Ni bayang-bayang pedang tu jatuh atas kita. Mana bayang-bayang pintu syurga di bawah bayang-bayang pedang. Mana bila bayang-bayang pedang tu jatuh atas kamu, maknanya kamu dekat dengan musuh. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya itu menggambarkan bahasanya orang yang berani, orang yang berani walaupun dia tahu bahasanya kalau dah sampai tahap itu, hidup tu belum ada jaminan lah. Dia panggil, mana mungkin bila-bila masa dia akan gugur, tapi dia hadir dan dia, maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala buka semua pintu syurga untuk dia. Allah Ta'ala buka semua pintu syurga untuk dia. Hadis yang ke-13, Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama' wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu 'inda hudurin nida'i lis-salati was-saffi fi sabilillah. Ada dua waktu, kata Nabi, akan dibukakan di ketika itu pintu-pintu langit, dan jarang tertolak dua orang yang berdoa pada ketika itu. Doa orang yang berdoa pada ketika itu. Ada dua waktu yang mustajab doa. Kata Nabi, yang mana qallama makna jarang-jarang, mana sikit sangat Allah Ta'ala menolak doa orang yang berdoa pada ketika tersebut. Yang pertama, kata Nabi, ketika tiba seruan kepada salat. Sebagai mufassir mentafsirkan iaitu ketika azan, dan ada mufassir yang mentafsirkan ataupun syurah hadis yang mentafsirkan iaitu ketika iqamah, seruan, ketika hadirnya seruan untuk salat. Jadi sebab itu tuan-tuan bersilam, dia dengar azan, jawab azan, lepas habis azan itu berdoa kepada Allah, mintalah apa saja nak minta, insya-Allah doa kita tu akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat yang lain juga daripada sahabat yang sama, iaitu Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, hadisnya berbunyi, sintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a'u inda nida'i wa inda al-ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'dan. Dua doa atau dua waktu berdoa yang tidak ditolak atau jarang sekali ditolak, iaitu yang pertama doa ketika suruhan azan,
Dan yang kedua, doa ketika peperangan, iaitu semasa tentera-tentera Islam dan musuh saling bertembung di antara satu sama lain. Dan dalam riwayat yang lain, dua waktu yang tidak akan ditolak doa orang berdoa, iaitu pertama ketika diiqamahkan untuk salat. Ini bagi ulama yang mentafsirkan maksud nida seruan tadi, iaitu iqamat. Dan yang keduanya ialah ketika berada dalam saf di medan perang sabilillah. Dan dalam hadis, tuan-tuan sekalian, ada hadis lain pula dalam Sunan Abi Daud Tirmizi. Nabi sebut, doa la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Ini senang kita faham. Mula daripada azan sampailah iqamah. Waktu tu adalah waktu mustajab doa. Waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di sana ada hadis lain pula diriwayatkan oleh Nabi SAW, indal azan tuftau abwabus sama, ketika azan dibuka pintu-pintu langit, dan ketika iqamah tidak ditolak doa, kata Nabi. Ketika iqamah tidak ditolak doa. Jadi dibuka pintu langit itu maknanya lebih kurang sama makna jugalah. Maknanya di mana segala hajat kita, segala doa kita tu akan diangkat kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang bertolak Allah Ta'ala sekalian, berapa jam? Tak masuk lagi. Berapa? 2 minit lagi. Kita satu hadis lagi, 14. Hadis ke-14, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pandangan kamu berkenaan seorang lelaki ingin berjihad kerana mengingini suatu habuan dunia dengan jihadnya itu?" Jawab baginda Nabi, tidak ada pahala untuknya. Jawapan Rasulullah itu menimbulkan suatu kejutan kepada orang ramai. Lalu mereka berkata kepada lelaki itu, "Tanyalah kembali kepada Rasulullah, kerana barangkali tadinya kamu tidak memahamkan baginda dengan tepat pertanyaan kamu itu." Lalu lelaki itu pun pergi sekali lagi kepada Rasulullah dan mengulangi pertanyaannya, namun baginda tetap memberi jawapan yang serupa, iaitu tidak ada pahala untuknya. Sehinggalah 3 kali mereka menyuruhnya mengulangi pertanyaan itu kepada baginda dan jawapannya tetap sama. Jadi tuan-tuan sekalian, mesti ada, kata ahli ulama kita, dalam jihad ini lillahi ta'ala. Makna asas, tujuan asal itu mesti ada. Dan selepas itu, kalaulah ada dipanggil keinginan rampasan perang dan sebagainya, maka insya-Allah dia tidak, orang panggil apa, tidak membatalkan tujuan asal. Dia sama macam fiqh, untuk mengaji dalam fiqh. Kalaulah tuan-tuan ambil wuduk dengan niat semata-mata, waktu wuduk tu, waktu basuh muka ke mana-mana anggota wuduk itu, yang hadir dalam hati itu semata-mata nak sejukkan badan, tidak sah wuduk. Tapi kalaulah hadirlah hati, ambil wuduk itu untuk mengangkat hadas, ataupun saja aku ambil wuduk, dan pada yang sama sambil-sambil itu nak sejuk, sah. Dia panggil sah, dia panggil iqtiran itu sah. Wuduk tetap sah. Sebab ada panggil niat yang asas, yang mesti hadir dalam hati kita tu ada. Cuma dia datang tu sambil-sambil. Jadi begitu juga tuan-tuan sekalian, pada ulama kita, bagi kita yang duduk dalam solat, kemudian imam kita tu dia melakukan sesuatu yang memerlukan dia ditegur. Nabi mengajar kita supaya tegur itu dengan tasbih. Kata alim ulama, mesti dengan niat zikrullah. Jangan semata-mata kosong dengan niat nak tasbih saja, jadi percakapan biasa. Karena dalam solat ini hanya 3 saja yang boleh bercakap. Baca Quran, percakapan yang boleh dalam sembahyang. Baca Quran, zikrullah, dan juga doa. Jadi apabila tuan-tuan sebut subhanallah, subhanallah, semata-mata yang hadir dalam hati ni ialah nak bagi dia sedap dia perasaan, maka subhanallah yang tuan-tuan lafaz itu tidak ada niat baca Quran, tidak ada niat zikrullah, dan bukan pula doa, maka boleh bawa kepada batal salat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga ulama-ulama lain
yang tidak berfikir sampai sejauh itu. Yang pentingnya dipanggil bunyi itu subhanallah, maka tidak buat batal solat. Tapi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, kita meraihkan fatwa dalam mazhab kita ni, mana kita hadirlah, maknanya kita sebut tu dengan niat tasbih, dan sambil-sambil itu kita nak menegur dia, untuk memperingatkan dia bahawasanya dia tak cukup rakaat ataupun kesilapan-kesilapan yang lain yang dia buat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.